apa yang sedang berlaku di sekeliling kita, apa yang sedang berlaku di hadapan mata kita, apa yang sedang berlaku yang dihidangkan untuk umat Islam hari ini. Dan yang menghidangkannya bukan orang lain di kalangan umat Islam sendiri. Yang merosakkan kita hari ini bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi yang merosakkan umat Islam sendiri adalah umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya perasaan ni dah membuat sekian lama disimpan dan sebagainya. Dan insya-Allah pada pagi ini saya ingin menyentuh beberapa perkara dan ingin menyampaikan daripada hati yang tulus. Mudah-mudahan Allah terima sebagai satu amalan yang ikhlas kerana mencari redha-Nya. Saya juga takut dan sangat bimbang tentang hati saya sendiri ketika saya ingin memperkatakan ini. Saya juga bimbang tentang amal saya sendiri. Saya juga bimbang tentang masa depan saya di dunia dan juga di akhirat, terutamanya di akhirat, tuan-puan sekalian. Maka kerana itu insya-Allah mudah-mudahan kata-kata perkongsian yang bakal saya sebut sebentar nanti ini memberikan sedikit perubahan ataupun memberikan sedikit peringatan untuk kita semua menempuh ujian-ujian dan cabaran-cabaran yang mendatang ini. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jika kalian masih ingat tanggal 31 hari bulan 1 2021, tanggal 31 hari bulan 1 2021 pada jam 12.31, saya telah memuat naik satu tulisan yang bertajuk buat adinda artis yang saya hormati dan saya kasihi. Kemudian susulan daripada itu, ramai yang memberi respon, ramai yang viralkan, ramai yang kongsikan. Termasuklah di kalangan para artis sendiri, ada yang memberi sokongan dan ada yang sebaliknya. Begitu juga di kalangan ahli agama, pendakwah dan sebagainya. Ada yang menyokong dan ada juga yang sebaliknya. Subhanallah. Saya boleh melihat daripada pelbagai sudut apabila kali pertama saya memuat naik satu posting mencegah kemungkaran secara terbuka seperti itu. Subhanallah. Dan waktu yang sama saya melihat beberapa media-media yang utama juga turut berkongsi. Antaranya media hiburan, Bulan, Astro Gempa, Bawang Roti Kaya, M-Star, Astro Awani, Berita Harian, Kosmo Hiburan, Hot FM, Durian Merah, Drama Tu, Maskon Channel, Nona TV, Gusnu TV, Dunia Online, The Sheila Story dan lain-lain. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, saya melihat masa itu, ketika itu saya tengok okey, banyak juga page-page yang mempunyai follower juta, follower ratus ribu, yang mempunyai pengaruh dan ramai yang mengikuti, yang turut sama berkongsi tentang teguran yang secara terbuka yang saya buat tempoh hari. Namun dalam waktu yang sama, page yang sama juga menjadi ejen kepada berkongsi perkara-perkara mungkar. Jadi dari satu sudut, kadang-kadang saya melihat page-page seumpama ini sangat bagus. Tetapi apabila anda hanya mencari sesuatu berita untuk diviralkan tanpa ada prinsip, apa saja berita, sama ada berita baik ataupun berita buruk, dan sama ada perkara itu akan mendatangkan kebaikan ataupun keburukan, anda kongsi semua atas nama untuk viral, atas nama untuk follower dan perkongsian yang tinggi, maka saya rasa itu satu sikap yang sangat tidak patut dimiliki oleh umat Islam yang bertanggungjawab di atas setiap posting yang telah dituliskan. Subhanallah. Walau bagaimanapun, saya sangat berterima kasih kepada semua netizen. Kesan daripada itu, saya menghadapi beberapa cabaran dan ia tidak melemahkan semangat saya, tidak melemahkan. Dari segi ugutan, kecaman, ancaman dan sebagainya, saya terima daripada pelbagai sudut. Saya menguatkan benteng pertahanan daripada beberapa perkara, kan, dengan menguatkan tim-tim dakwah, tim-tim nahi mungkar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Dan sekali saya telah bermula dengan kaedah begitu, insya-Allah kita akan teruskan. Allahu akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kemungkaran yang saya mention tentang seorang artis itu bukan ditujukan kepada artis tersebut semata-mata, bukan ditujukan kepada artis tersebut semata-mata, tetapi niat yang sebenar adalah untuk ditujukan kepada seramai mungkin dan semua yang terlibat sama melakukan kemungkaran yang sama. Masya Allah, Allahu Akbar. Cuba kita perhatikan tuan-puan sekalian, apa yang sedang berlaku di sekeliling kita, apa yang sedang berlaku di hadapan mata kita, apa yang sedang berlaku yang dihidangkan untuk umat Islam hari ini. Dan yang menghidangkannya bukan orang lain di kalangan umat Islam sendiri.
Yang merosakkan kita hari ini bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tetapi yang merosakkan umat Islam sendiri adalah umat Islam yang telah membuatkan suasana kehidupan kita, khususnya di negara yang kita cintai, walaupun negara kita adalah Islam sebagai agama rasmi, daripada pemimpin atasan, pemimpin bawah dan sampai semuanya, kita boleh lihat bagaimana peranan masing-masing apabila berlakunya kemungkaran secara terbuka. Subhanallah. Di antara pihak yang terlibat sama dalam melakukan kemungkaran secara terbuka. Bukan saya kata saya tidak melakukan kemungkaran. Saya juga ada maksiat yang saya lakukan, berjuang untuk memohon keampunan daripada Allah. Saya juga melakukan dosa-dosa. Saya bukan orang yang tidak berdosa, tetapi tidak ada manusia yang suci dan bersih daripada dosa melainkan Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, semua manusia berdosa. Dan bukan alasan kerana kita ini juga manusia berdosa tidak boleh menegur dosa orang lain. Bukan alasan saya tidak melakukan kemungkaran barulah saya boleh cegah kemungkaran, tidak. Tetapi ini tanggungjawab yang saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Saya ditempelak dengan perkataan, "Ustazah, jangan jaga tepi kain orang, jaga tepi kain sendiri je." Saya jawab, saya tak akan jaga tepi kain saudara Islam saya sekiranya kainnya tidak terbuka, sekiranya kainnya tidak tersilap. Tetapi bila kainnya telah pun terselak dan terbuka, maka subhanallah, saya wajib untuk menegurnya. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW, "Man ra'a munkara, man ra'a minkum munkara." Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka kamu kena cegah, kamu kena halang dengan kuasa yang kamu ada, dengan tangan. Namun saya bukan orang yang berkuasa, yang boleh ambil tindakan kepada pelaku mungkar. Orang yang berkuasa kerajaan. Kerajaan turunkan kuasa kepada jabatan-jabatan agama, majlis agama, jabatan mufti, jakim, yadim dan sebagainya. Ada banyak pihak berkuasa. Dan saya yakin pihak berkuasa juga menjalankan tugas-tugas mereka. Namun saya pergi kepada kumpulan yang kedua. Fa'ilam yastati, kalau kamu tidak ada kuasa, fabilisani, maka dengan lidah kamu, sama ada kata-kata kamu ataupun dengan tulisan kamu. Fa'ilam yastati, dan sekiranya kamu tidak mampu juga melalui kata-kata dan tulisan kamu untuk mencegah kemungkaran yang berada di hadapan mata, maka Nabi sebut fabiqalbi, maka tegur dan cegahlah dengan hati kamu, iaitu dengan rasa benci terhadap kemungkaran, kemudian dengan doa yang kuat terhadap supaya kemungkaran itu akan dipadam, supaya kebenaran akan diperkuatkan dan sebagainya. Dan Nabi sebut wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Iman yang paling lemah apabila kita tidak mampu untuk menegur dengan perkataan, dengan kuasa. Dan inilah yang berlaku pada hari ini. Umat Islam semakin lemah dalam mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu diperintahkan untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tetapi hari ini kebaikan memang banyak tuan-puan sekalian, tetapi untuk mencegah kemungkaran sangatlah sedikit. Dan tidak ramai yang ingin melakukannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, teguran pada 31 hari bulan 1 2021 jam 20.31 pagi tersebut yang saya telah muat naik melalui posting page Ustazah Asma Harun, ia sebenarnya bukan ditujukan kepada individu sahaja. Ia ditujukan menyeluruh kepada semua yang terlibat. Antaranya golongan-golongan penyanyi, golongan-golongan penyanyi terutamanya wanita ataupun penyanyi lelaki. Oleh netizen ramai yang tag saya, ia lebih kepada K-pop, dengan pakaian memperlihatkan bahagian perut, pakai seluar yang pendek, dan mereka ada di kalangan yang Muslim. Begitu juga ada beberapa kumpulan penyanyi-penyanyi yang lain lagi yang berpakaian ketat, yang berpakaian singkat, yang berpakaian sendat, yang melagukan lagu-lagu yang mempunyai seni kasta, yang memuja-muja manusia, yang memuja-muja cinta yang luar biasa sampai remaja jadi mabuk dengan cinta, sampai remaja merasakan bahawa cinta adalah segala-galanya. Kerana lagu-lagu yang memabukkan remaja yang cinta terlarang sanggup menjadi hamba kepada cinta, akhirnya mereka sanggup melukakan orang yang mencintai mereka, iaitu ibu ayah mereka. Seni kata yang bertentangan dengan syariat, persembahan yang bertentangan dengan syariat. Perkara-perkara seperti ini terlalu terbuka tuan-puan sekalian, sehinggakan mereka begitu selesa melakukan kemungkaran. Mereka begitu selesa melakukan apa sahaja kerana suara mencegah kemungkaran ini tidak kuat. Kita kuat apabila berlaku satu isu. Saya maaf saya nak sebut,
Ramai yang mengatakan, ramai yang berjuang ni untuk menentang vaksin. Saya bukanlah kata saya ini di mana-mana pihak, tapi berjuang untuk menentang vaksin. Dikatakan vaksin itu adalah satu konspirasi Yahudi, Israel dan sebagainya. Yang mana di sana telah dibincangkan oleh ulama tentang keharusan dan sebagainya. Kan, tentang begitu begini. Bukan saya nak sentuh bab vaksin ni, cuma saya nak sebut perkara itu masih lagi khilaf. Begitu juga khilaf-khilaf perkara lain. Kita begitu bersemangat, bercakap, berjuang dan sebagainya. Tentang kemungkaran ini tak ada khilaf. Itu jelas haram. Tentang kemungkaran yang telah dilakukan oleh para penghibur di tanah air, itu tak ada khilaf. Itu jelas haram. Tetapi mana suara-suara kuat para pendakwah, para pejuang-pejuang agama Allah, para agamawan sekalian, untuk benar-benar untuk mencegah dan menegur masyarakat, supaya akhirnya golongan-golongan yang melakukan kemungkaran secara terbuka ini takut untuk memperlihatkan kemungkaran. Sehingga mereka rasa tidak selesa. Mereka mula rasa berfikir-fikir untuk melakukan sesuatu. Bimbang akan ditegur. Suara kemungkaran, suara mencegah kemungkaran perlu diperkeluarkan. Masya Allah. Jika kita lihat pada hari ini para pelakon, sama ada drama ataupun filem. Sekarang ini saya nak sebut pasal drama. Bukan kata saya ni tak tengok drama ataupun saya ni suka kecam artis dan sebagainya ataupun sekalian. Tapi saya terpaksa menegur apabila drama yang dibuat tidak berkualiti. Saya tidak nafikan di sana ada banyak drama-drama yang baik, yang berkualiti. Tetapi mungkin peratusannya 20%, 10%. Yang lebih adalah drama yang disajikan oleh pelakon Muslim kita, oleh wanita Muslim kita, oleh lelaki Muslim. Adegan-adegan yang tidak wajar, yang bertentangan, jelas haram. Contoh adegan suami isteri yang dilakukan oleh bukan suami isteri. Bahkan kalau suami isteri dilakukan pun tidak boleh dipertontonkan di khalayak ramai. Adegan-adegan suami isteri yang ada peluk, yang ada cium, yang ada bermesra dan sebagainya. Walaupun disebut itu lakonan saja, bukan betul-betul. Tetapi ia tetap sesuatu yang keji, sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah. Bertentangan, yang Allah murka, subhanallah. Sama juga dengan watak-watak antagonis contohnya. Kan, watak penggoda dengan berpakaian seksi menggoda, itu dilakukan oleh wanita Muslim kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ia satu suasana yang sangat menakutkan sehinggalah hari ini bila anak muda melihat drama-drama seperti ini di televisyen. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Apa yang berlaku? Maksiat dilihat biasa, pergaulan bebas dilihat biasa oleh mata anak-anak kita. Kan, gurau senda lelaki perempuan dilihat biasa, pergaulan bebas dilihat biasa. Akhirnya perkara biasa itu masuk ke dalam minda anak-anak kita melalui televisyen, melalui hiburan. Akhirnya mereka mula melakukan perbuatan tersebut dalam realiti kehidupan kerana dah ditanam itu biasa, itu biasa, itu biasa. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita lakukan saat hidup di dunia ini, ia akan dibawa tanpa meninggalkan sesuatu pun, semuanya dibawa untuk diperlihatkan, untuk dihitung, untuk dihisap di akhirat kelak. Subhanallah.